Salam sejahtera kepada semua yang bersama dengan kita di dalam siaran Jom Ngeteh pada hari ini, dan kita sangat berbangga pada hari ini di dalam satu topik yang begitu indah dan juga menarik untuk anda semua yang kita bawakan kepada anda semua, dan dijanjikan kepada anda semua juga untuk kita sama-sama mengupas dan juga kita sama-sama melihat beberapa topik yang begitu menarik pada hari ini. Antaranya adalah hubungan sosio-politik dan juga pentadbiran. Dan sebagai makluman juga, anda tahu bahawa Putrajaya adalah mercu kebanggaan bahawa pentadbiran awam negara Malaysia kita ini, pentadbiran awam Malaysia telah melalui iaitu satu proses kemajuan sejak merdeka lagi. Daripada merdeka kepada pentadbiran gagasan Malaysia dan terus melalui kebonedan yang ada ini, dan kini konsep paperless government yang begitu penting pentadbirannya, dan juga pentadbirannya juga sangat diakui oleh dunia, yang mana pentadbiran melalui pelbagai proses kerjaya dan juga ini menjadi pentadbiran awam yang Malaysia cukup terkenal dan cukup disegani. Dan sebagai makluman juga kepada semua, dalam pentadbiran-pentadbiran ini, di dalam tempoh 63 tahun ini, ternyata pelbagai penyesuaian yang ada di peringkat kementerian, peringkat-peringkat negeri, peringkat-peringkat daerah dan juga peringkat jabatan, termasuk juga peperiksaan tahunan pada peranan serta fungsinya itu. Pentadbiran-pentadbiran ini terdapat nama pelbagai, orang kata ada perubahan kementerian dan juga ada sedikit kata transformasi kementerian, yang mana kementerian ini diubah tetapi pentadbirnya itu kekal. Jadi kementerian tu ubah tapi pentadbir itu kekal. Dan kita tengok pentadbir yang kekal sama, ada yang berpindah, dan juga jabatan-jabatan yang ada juga yang penyusunan semula. Maka dengan pentadbiran-pentadbiran ini, dinamikanya ini membuatkan pertumbuhan pentadbiran, kematangan pentadbiran itu sendiri, dan juga pentadbiran awam segar dan diterima oleh rakyat akar umbi ini. Dan apa yang menarik pada hari ini, orang lihat bahawa peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam peristiwa 2018, sebaik sahaja kerajaan pada waktu itu memerintah melalui bermula pada Mei 2018, dan iaitu Kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu, dan mereka memilih untuk membuat pengumuman bahawa adalah satu jabatan ini, Jabatan Hal Ehwal Khas yang di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ditutup. Ini yang menarik ni, ditutup. Ditutup tak tahu apa sebab, nanti kita boleh tahu. Selepas ini kita boleh tahu. Dan dengan sendirinya pegawai-pegawai kontrak, pegawai-pegawai yang ada di dalam kementerian tersebut, di dalam Jabatan Hal Ehwal Khas itu yang dikenali sebagai jasa, yang hilang jawatan. Jadi tidak ada pekerjaan. Dan yang lebih menariknya, ianya berlaku. Orang kata berlaku bahawa selepas pada itu berlaku apabila ada kerajaan baru, iaitu kerajaan kita sekarang, Kerajaan Perikatan Nasional memerintah selepas Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, dan tak sampai 1 bulan pun Jabatan Hak Ehwal Khas ini dikembali dan diaktifkan semula. Jadi kepada penonton-penonton sekalian, sebelum saya memperkenalkan tetamu kita kembali selepas ini. Begitu hebatnya topik pada hari ini. Ramai telah ber-WhatsApp dengan saya, ramai telah berkomen di dalam YouTube, ada di dalam Instagram bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tidak lain tidak bukan, iaitu seorang veteran yang pernah menjadi pentadbir, pemimpin, dan juga pernah menjadi seorang ahli politik yang begitu berpengalaman dan memimpin di dalam pelbagai NGO pada sekarangnya, dan menjadi orang tua kepada kita, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Bahari bersama dengan kita di studio hari ini. Dan juga ada antara yang saya sebut tadi, orang yang terkesan di dalam pentadbiran pada waktu ketika yang sebut tadi itu, iaitu Puan Ruhaida yang bersama dengan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan bercakap dengan beberapa perkara yang berkenaan dengan Jabatan Hal Ehwal Khas, dan tiba-tiba berlakunya perkara-perkara yang agak pelik, Datuk. Kita tengok agak pelik. Jadi apa pandangan Datuk, boleh huraikan sedikit apa yang berlaku ni? Bagaimana sebagai orang tua kita nak nasihatkan kepada orang ramai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini sangat menarik. Kerana kita tahu bahawa kerajaan kita ini didokong oleh dua institusi utama. Yang pertamanya politik, yang keduanya pentadbiran. Jadi kehormatan pada peranan dan perhubungan antara dua-dua ini penting untuk kestabilan negara, kemajuan negara, dan lebih penting lagi untuk perpaduan nasional. Institusi pentadbiran ni punya organisasi. Organisasi itu maknanya ada players dia yang dipanggil pentadbir. Jadi dalam organisasi itu ia berfungsi dalam kajian perlu dilakukan daripada keberkesanannya. Jika pentadbirnya lemah, maka mungkin kerajaan akan boleh mengambil tindakan melalui ketua-ketua jabatan dan sebagainya untuk melihat supaya peranan pentadbir-pentadbir itu, maknanya kalau jika pentadbir itu lemah, jadi kerajaan boleh ambil peranan untuk menegur atau mengambil tindakan sehingga sampai kepada pengikat penguasaan yang memiliki tertib dan sebagainya. Jadi organisasi ini penting kerana ia bermula dari peranan perancangan hinggalah ke peranan penguasaan. Jadi dia penting dari segi penguasaan dan juga dari segi pentadbiran. Pentadbirannya itu sangat penting sekali tu. Lebih lama jabatan itu mungkin lebih lihat berkesan untuk diperlukan oleh rakyat. Maknanya tu kalau kita tengok dari segi jabatan haiwan khas ni kan dah lama. Dah lama. Jadi jabatan ini memang cukup disayangi oleh rakyat akar umum. Masyarakat akar umum rakyat itu selalu berjumpa dengan jasa ni. Kalau kita tengok kasih dua hala. kalau sebut dekat makcik pun jasa ni dia tahu kan? Dia tahu. Jasa ni telah wujud lebih 50 tahun. Lebih 50 tahun kewujudan dia. Daripada tahap yang begitu kecil dan rendah sehingga mencapai kepada satu tahap yang agak besar. Satu jabatan yang agak besar, yang tidaklah dikategorisi tapi besar. Jadi tapi boleh diterima. Jadi peranan pegawai pentadbir dalam jasa ini sebagai penghubung untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Dan rakyat telah terima dengan baik pasal kita nampak. Saya sendiri sebagai wakil rakyat dulu, saya lihat bahawa dengan bantuan dulu tu ada jasa yang menolong kita. Jadi segala dasar-dasar kerajaan ini dihuraikan, diterangkan kepada rakyat supaya rakyat faham apa melalui peranan jasa. Kerajaan melalui jasa. Jadi tidak kurang pentingnya lah peranan mereka dalam membantu menghubungkan antara rakyat dengan kerajaan. Jadi Datuk tengok apabila sewaktu dulu lah kata sebelum kerajaan baru ini memerintah, kenapa dia orang tutup jasa ni? Itu yang satu yang saya terfikir-fikir. Kenapa apabila Pakatan Harapan ini mengambil alih negara, dasar mereka yang pertama menutup jabatan. Dia tutup. Sepatutnya mereka melihat kepada satu polisi yang baru, dasar yang baru dari segi cara mana nak mengharmonikan rakyat, nak membangunkan ekonomi negara, kerana mereka sentiasa bercerita tentang kepincangan ekonomi. Tapi bila dia memerintah, jasa yang ditutup, jabatan yang ditutup. Kalau Datuk tengok dari segi tutupnya jasa ni, tiba-tiba hilang kerja. Orang yang ada terkesan. Anak bini semua hilang kerja. Macam mana? Terkesan kepada lebih 782 pegawai tadbir kita ini yang terkesan. Dan mereka ini seperti mana yang saya sebut, dia dah trauma lah. Dia macam kehidupan mereka dah jadi berbagai-bagai masalah. Berbagai masalah. Dan pada hari ini yang terkesan itu bersama dengan kita hari ini. Bagaimana Puan Haida? Apakah perasaan Puan apabila berlakunya perkara-perkara seperti ini terhadap Puan sendiri dan rakan-rakan sejawat yang lain? Untuk terkesannya sejurus penempatan kontrak. Sejurus tamatnya kontrak daripada Jabatan Haiwan Khas oleh masa ketika itu kerajaan sejurus kemenangan PRU 14 Pakatan Harapan. Masa terima tu macam mana? Perasaan pertama kali terimanya kontrak ditamatkan tu macam mana, Puan? Rasa terlalu drastik, rasa kecewa. Rasa kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba terima kan. Jadi hilang kerja kan, tak tahu apa-apa. Perasaan tu memang orang kata luar biasa lah, tak pernah berlaku kan. Si pun tidak stabil masa tu. Okey. Jadi pandangan Puan macam mana dari segi pentadbiran pada waktu itu? Tak sepatutnya berlaku perkara-perkara seperti ini kan. Dari segi itu apakah pandangan perasaan Puan pada waktu itu? Perasaan sebab saya mewakili 782 kaki tangan yang ditamatkan kontrak. Mas kita ada banyak komitmen. Ada banyak komitmen.
Jadi pada masa itu tiba-tiba ditamatkan perkhidmatan tu, komitmen nak sambung bayar kereta, rumah, lain-lain ekonomi keluarga itu tak stabil lah. Jadi tak stabil. Jadi tiba-tiba berlakunya perkara macam ni, macam seolah-olahnya kita menerima perkara yang luar biasa. Di luar dugaan kita. Macam mana tu sebagai orang tua kalau perkara yang macam ni berlaku je? Saya lihat pendapat saya lah Pak, mungkin kerajaan Perikatan Nasional ini merasa sedar bahawa apa yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan ini suatu kesilapan. Itu sebab mereka sebelum pun sebulan memerintah terus mengaktifkan semula jabatan ini. Kerana sedar dari segi kedudukan masyarakat, keresahan masyarakat dan juga keresahan pentadbir-pentadbir yang lain. Maknanya menerima suara-suara itu. That's right. Kerana apabila jabatan ditutup, jabatan-jabatan pegawai yang lain di jabatan-jabatan akan resah. Kita punya giliran bila pula? Betul tak? Jadi dengan keresahan yang seperti ini yang menyebabkan pentadbir rasa macam tidak begitu proaktif dalam produktiviti mereka. Jadi dengan sebab itu Pakatan Nasional barangkali nampak perkara ini dan terus mengaktifkan semula jabatan jasa ini untuk menutup balik. Jadi nampaklah perbezaan dari segi pengalaman pentadbiran tu. Pengalaman pentadbiran itu cukup orang kata boleh menerima masalah-masalah akar umbi, boleh mendengar masalah daripada akar umbi. Jadi apa yang berlaku tentang pekerja-pekerja kontrak ini yang telah ditamatkan perkhidmatan tu macam mana tu? Pada saya barangkali yang terkesan ini mungkin mereka juga mempunyai perasaan, mempunyai pandangan dan berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh mereka, saya rasa. Untuk usaha-usaha ini mungkin mereka cuba berkomunikasi dengan kerajaan. That's right. Membawa usul-usul dan cadangan memorandum kepada kerajaan supaya perkara-perkara ini. Sebenarnya tu mereka ini adalah aset kepada kerajaan. Kepada kerajaan. Kerana mereka ini pengalaman dari segi aset tu macam mana? Boleh Datuk uraikan sedikit sebagai aset kerajaan ni. Jadi mereka ini apabila sudah bertahun berkhidmat dengan kerajaan, mereka sudah mempunyai pengalaman. Jadi kalau nak menggerakkan semula jasa ini, sebaiknya orang yang berpengalaman ini diaktifkan semula. Kalau jabatan jasa ini ada peruntukan-peruntukan yang tertentu, terus boleh bergerak dengan pegawai yang dulunya yang telah tergantung jabatan mereka. Tak perlu nak training, nak bagi kursus. Mereka sudah sedia ada. Maknanya pengalaman sudah ada dan mereka sudah sedia ada, mereka sudah biasa dengan jawatan dan kerja yang mereka laksanakan. Jadi boleh diteruskan terus. Dari segi pula kalau kita tengok bagaimana dari segi pentadbiran, pengalaman rakan-rakan sejawat yang ada, daripada kita ambil orang yang baru, ambil orang yang lama ni, apakah aset dan juga kredit keboleh kepada kerajaan? Jasa ni kita telah lama berkhidmat, jadi dari kos penjimatan untuk kemahiran untuk kursus ni kita dah jimat sikit untuk kerajaan. Maknanya orang dah pandai lah. Orang kira dah mahir. Dah mahir dah. Kalau cakap kenyit mata dah tahulah. Kenyit mata dah tahu dah apa yang berlaku. Jadi kepada penonton-penonton yang topik hangat pada hari ini yang tidak lain tidak bukan pada hari ini yang merupakan satu hubungan sosio-politik dan juga pentadbiran ini sangat penting untuk kita kupas pada hari ini supaya perkara-perkara ini menjadi satu iktibar kepada pemimpin-pemimpin kita yang sedang menonton dan juga akan menonton siaran live ini. Dan kita tidak lain tidak bukan dengan tetamu kita pada hari ini. Kita kembali selepas ini. West Sumatra, famous for its ancient history, echoing through its canyons. Wonderful contours formed by the tectonic slabs, with fertile volcanic land crossed by the grandeur of Bukit Barisan. Ageless natural beauty is felt every step we walk and every sight we see, leaving behind countless tales of myths, hard to be neglected. Catch the beauty of Lake Maninjau.
wonderful landscape is witnessed when we fly over the top of Lawang Hill. Priceless high elevated adventure. Paddling together around Singkarak Lake. Experience the phenomenon of walking on the living bridge, while the waterfall refreshes the travelers. Evolving with time, without letting go of the inscribed history. Villagers keeping their joyous traditions. Pachujawi, which means cow race. The elegance of martial art, Silat. Visiting the Pagariun Palace. Acknowledge the culture history of Minangkabau. The enchanting plate dance will greet guests, exposing their striking physical and vulnerability. Taste the various traditional culinary of West Sumatra. Padang main dishes uniquely served to your table. Well known for their savory and spicy flavors. While cakes and beverages are exceptional. The spicy balado cassava chips. And of course, the legendary delicious satay padang. Delight in the beauty of silver crafts in an elegant ivory nuance. Try on the rich, colorful sun-kit fabrics and carefully attempt to knit in this house of weaving. A new experience you can bring home. Take steps through a history. From Japan's bunker to the biggest coal mining in its era. Encounter the splendor of West Sumatra and merge into its glorious beauty. Where the power of history flawlessly intertwined with the wonders of nature. Wonderful Indonesia. Kembali kita ke studio kepada rakan-rakan yang sedang menonton pada hari ini. Kita nak cari orang yang berpendidikan memang ramai, orang yang berilmu memang ramai, tetapi orang yang bersetia, orang yang setia seperti anda tidak ramai. Orang setia ni memang tidak boleh nak dibeli. Seperti tadi apa yang kita lihat di dalam iklan tadi, satu tajaan daripada Yayasan Malindo Worldwide yang berkenaan dengan Sumatera Barat. Anda boleh lihat begitu banyak makanan-makanan termasuk rendang yang terbaiknya ada di Padang di Sumatera Barat. Profesor Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat, sentiasa mengalu-alukan kedatangan semua para wisatawan dan juga pelancong-pelancong yang bakal hadir selepas COVID-19 ini, yang bakal bukanya tirai antara Malaysia dan Indonesia. Satu organisasi Malindo, Malaysia, Indonesia. Bercakap pada hari ini yang beberapa yang terkesannya, beberapa antara mereka-mereka sewaktu Jabatan Haiwakat Jasa ditutup. Dan waktu itu mereka berasa sangat terkesan, terutamanya di dalam ekonomi keluarga mereka. Dan di studio bersama dengan kita Datuk Seri Haji Ahmad Bahari dan juga Puan Ruhaida yang bersama dengan kita yang terkesan di dalam hal ini. Dan kita akan teruskan dengan beberapa hal yang boleh kita kongsikan bersama dengan Datuk Seri Ahmad Bahari. Dan Datuk, apakah Datuk tengok dari segi jasa ini, begitu pentingnya organisasi ini dan juga yang terkesannya itu, kalau dah di waktu Pakatan Harapan tutup pintu itu,
Perikatan Nasional buka pintu itu, apakah salah mereka menerima balik pekerja-pekerja yang di-cancel ataupun ditamatkan perkhidmatan pekerja kontrak? Pandangan Datuk. Pada pandangan saya, kerana jasa ini apabila ditutup dan apabila Pakatan Nasional menghidupkannya semula, dalam April 2020 mereka telah menyediakan satu peruntukan untuk menggerakkan semula jasa. Jadi pada pandangan saya tidak ada sebab kenapa kerajaan tidak teragak-agak untuk mengambil semulalah pegawai-pegawai yang terkesan untuk menghidupkan atau memulakan gerak kerja jasa ini. Jadi Puan, kalau Puan boleh tengok sedikit data tu dari segi yang terkesan itu berapa ramai dan juga grade yang terkesan, berapa perasaan lah orang-orang kawan-kawan yang ingin sampaikan, mungkin mereka nak datang ke studio ni ramai-ramai ni tak sempat tapi dia sampaikan kepada Puan. Silakan Puan. Dengan keadaan kami menjadi mangsa keadaan ni, grade yang terkesan dari S52 hingga H11. Terus dalam yang kita bancian untuk Jun 22 ni, seramai 653 yang berminat untuk kembali berkhidmat dengan jasa. Oh, jadi ramailah orang lama ni nak kembali lah ni. Kembali sebab yang lainnya mengikut kluster umur mungkin dah meninggal, tidak dapat dikesan dan tidak minat. Tapi daripada 7,800 masih ada 600 lebih, maknanya 80% tu daripada yang terkesan dulu tu. Mereka nak kembali lagi tu. Setakat ini apakah cara mereka ni telah berjumpa dengan siapa dan bagaimana sepatutnya mereka bertindak? Ketua Datuk, kami tidak letih untuk perjuangkan nasib kami yang saya kira mewakili sahabat dari HK. Yang kami anggap ni tidak tepat dan teratur. So kami ada mewujudkan satu barisan jawatan kuasa bertindak sebagai dasar. Dan setiap negeri, seluruh negara lah, setiap negeri itu ada dia punya wakil untuk memanjangkan isu inilah, untuk membela nasib kami. Ya. Jadi maknanya kita nak marah pun tak marah dah, nak emosi pun tak emosi dah. Jadi sekarang adalah solusi. Maknanya solution. Bagaimana apakah kerajaan sekarang sanggup menerima kembali dan apakah kerajaan sekarang harus menilai iaitu berkenaan dengan aset jasa ini yang telah diberi latihan begitu lama. Tadi Puan ada begitu tahu mereka ni pergi ke krus lama ni amat bezanya sangat banyak. Baru kita kena train semula. Yang lama ni kita kenyip mata dah tahu dah. Sepatutnya kena buat apa, bantu. Kerana jasa ni kalau kita tengok Puan, fungsi jasa sebenarnya bagaimana dengan masyarakat ni? Fungsi jasa kita sebenarnya memimpin pendapat rakyat dan kita menepani cabaran. Jadi di situ kita ada penghubung antara pemimpin dan rakyat. Jadi dia platform lah ni. Dia perantara jabatan. Jadi kita tahu apa yang tersemat di hati rakyat, kita panjangkan kepada pihak atasan. Jadi benda tu dah ada solusi kat situ. Sebab daripada tu kita memang pakar dalam bidang komunikasi penjelasan isu-isu semasa. Penerangan itu memang penting ya. Untuk menjelaskan, menjadikan suatu isu itu supaya orang cakap, orang putih kata awareness lah. Awareness ini untuk memberi penerangan kepada masyarakat. Kita ada program bersemuka. Program bersemuka. Antara program yang bersemuka tu macam mana Pak? Jasa prihatin. Kita itu produk-produk jasa lah. Jadi kalau bersemuka tu dia jumpa dengan orang kampung ke macam mana? Dia ada kelompok kecil dan kita ada penerangan di situlah. Sebab suatu dasar kerajaan kita boleh sampaikan menjawab kekeliruan rakyat. Maknanya rakyat yang kurang tahu, kurang faham, jadi jasalah yang tolong memberikan jawapan yang betul bagi pihak kerajaan lah. Dari segi Datuk, kalau Datuk tengok jasa ni macam mana? Kita tengok dari segi negara lah. Kerana negara kita ini sebuah negara yang dirahmati. Kerana keadaannya dalam Malaysia sebagai keadaan berbagai kaum, masyarakat dan agama telah berjaya dibangunkan dalam kepelbagaian ini
menjadikan Malaysia sebuah negara yang disegani di dunia. Jadi dengan sebab itu kerja-kerja ini telah dilaksanakan oleh pentadbir-pentadbir lah. Pentadbir-pentadbir dengan kepimpinan politik. Jadi kita percaya kalau pentadbir-pentadbir ini menjadi mangsa kepada kerakusan ahli-ahli politik, contohnya dalam penutupan jabatan dan sebagainya. Jadi kita risau, kita bimbang besok satu ketika. Jadi keadaan yang begini baik, kerana kita tahu sekarang ni dari segi sistem teknologi maklumat ni berbagai-bagai digunakan oleh rakyat. Jadi kita takut dalam keadaan seperti ini rakyat akan rasa ataupun pihak-pihak tertentu akan terasa bahawa kerajaan telah tidak berlaku adil lah kepada pentadbir-pentadbir dalam membangunkan negara ini. Jadi kepada penonton-penonton sekalian, inilah pandangan yang merupakan pandangan peribadi daripada tetamu kita yang berbahagia, Datuk Haji Ahmad Bahari dan juga Puan Ruhaidah kita yang bersama di studio pada hari ini. Pandangan beliau yang juga mewakili beberapa ahli-ahli dan juga sahabat-sahabat andai beliau yang mana mewakili sahabat-sahabat ini untuk meluahkan perasaan mereka. Dan ini mungkin satu luahan yang baik dan juga mungkin satu luahan hari ini, dan kita juga berharap kepada kerajaan pada hari ini, pemimpin-pemimpin boleh membuat sedikit transformasi, mendengar sedikit luahan perasaan daripada beberapa tokoh-tokoh dan juga tetamu kita yang hadir pada hari ini. Dan tidak lain tidak bukan, kita di dalam siaran Jom Ngeteh ini, kita ngeteh dulu bersama dengan tetamu kita. Ya, jom ngeteh dan kita kembali selepas ini. Kepada tetamu-tetamu kita daripada negara China, daripada Thailand, daripada India ada, Vietnam ada, Taiwan ada, Hong Kong ada, Singapura ada, Indonesia ada. Pada malam ini kita ada berbagai negara di Asia. Di atas bukit tanamnya ubi, burung tempur buatnya sarang. Bukan budi sebarang budi, budi baik dikenang orang. Dan itulah yang dikatakan perkongsian daripada yang berbahagia Datuk sebagai tetamu kita pada hari ini, dan juga Puan Ruhaidah sebagai orang yang terkesan di dalam pentadbiran yang berlaku pada terdahulu dan pada sekarang, beberapa idea-idea yang ingin disampaikan. Dan saya rasa di dalam siaran Jom Ngeteh kita pada hari ini begitu santainya kita pada hari ini dengan adanya teh di atas dan juga ada ais jok yang ramai yang komen dengan kita, ada juga yang menanyakan pelbagai soalan. Akan kita reply selepas ini satu persatu melalui WhatsApp dan juga Instagram serta YouTube, dan juga di dalam WhatsApp dan juga Facebook yang ramai yang komen berkenaan dengan jasa ini. Ramai satu tajuk yang begitu menarik pada hari ini, satu tajuk yang begitu baik yang menghubungkan
iaitu pentingnya perhubungan di antara sosial politik dan juga pentadbiran kita pada hari ini. Jadi di dalam kepuncak siaran kita pada hari ini, mungkin yang berbahagia Datuk mungkin ada sedikit Datuk nak sampaikan berkenaan dengan perkara yang kita bawa pada hari ini, yang kita kupas hari ini, pandangan peribadi Datuk. Silakan. Jadi apabila kita melihat dalam isu pada hari ini, kita percaya di bawah pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin Yang Makmum Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri dapat merasakan hati budi kepada mereka-mereka yang terkesan. Kerana pentadbir ini adalah nadi kepada sistem politik negara. Kalau Datuk tengok dari segi moving ahead, tahun 2020 ini ke 2030 dan sebagainya, mungkin ke 2050 nanti, apakah dari segi pandangan dan juga dari segi pentadbiran jauhnya, jasa ini akan menjadi seperti apa yang diharapkan? Kita nampak bahawa ada di antara mereka yang punya pengalaman lah dari segi pekerjaan mereka di dalam bidang ini sebagai seorang profesional. Ada di antara mereka yang juga punya kelayakan akademik yang baik. Data-data yang orang yang ada master berapa kiranya? Dalam jasa ada 16 orang dalam master. Okey. Yang lain semua ada pentadbiran. Mesti ada degree. Mesti ada degree. Jadi maknanya ini aset yang baik kan? Yalah, sebab kami ni bukan lantikan politik. Kami ni dalam proses JPA. Kami melalui proses JPA, perancangan kami melalui proses temu duga, diikut pengalaman pekerja, kelatihan akademik. Jadi kenapa kami yang jasa pada tanggal 1 April 2020 tu diaktifkan semula, kenapa tidak kami diambil semula? Kan dari situ memanjangkan masa lagi, suatu orang kata merugikan situasi negara lah. Situasi politik negara. Patutnya dia ambil balik lah kan. Ambil balik. Dah buka pintu tu, dah boleh ambil balik lah kan. Jadi kawan-kawan kita di yang terkesan ini, adakah mereka bersedia Puan kalau di kerajaan memberi peluang seperti ini? Mereka menunggu. Mereka akan, orang kata, dia apa saja arahan kerajaan, mereka akan bukan ikut, sebab kita memang dah dilatih untuk setia pada kerajaan yang sedia ada. Ya. Datuk bagaimana tu? Betul lah. Jadi kalau sekiranya pihak kerajaan memanggil mereka semula untuk berkhidmat, jadi gerak kerja untuk rakyat ni sudah terus boleh bergerak dan boleh menjelaskan, especially kita punya kerajaan Pakatan Nasional ini kan, yang banyak cabaran-cabaran daripada pihak pembangkang lah. Jadi dengan adanya jentera daripada jasa ini, pegawai on the ground daripada pentadbir jasa ini, membantu dari segi mengekang supaya sokongan rakyat itu padu kepada Pakatan Nasional. Kalau dari segi kita nak buat kek dah ada lah. Aturan sudah ada, tinggal kerajaan tuangkan saja apa yang nak terus jadi ya. Tuangkan saja apa yang nak terus jadi ya. Begitu Puan Sikit saya nak ambang sikit Datuk. Yang jasa ni merupakan lantikan JPA. Dan mencapai piawaian dan standard penjawat awam lah. So kami ada di antara kami dalam 405, separuh daripada kami sebagian besar tu diiktiraf sebagai kaki tangan cemerlang melalui anugerah bintang cemerlang. Sedangkan saya sendiri memang kena diiktiraf begitulah. Pada bila tu Puan? Pada 2013. Setiap tahun memang kita ada KPI. Ada anugerah lah. KPI. Sebab KPI. Mana yang orang kata jasa yang pegawai yang lemah, kita memang akan ditamatkan kontrak. Yang tinggal ni memang jasa yang memang mata telinga kerajaan, memang setia. Orang yang mantap. Yes. Orang yang mantap. Jadi sekarang Puan, kalau kita nak sharing sedikit, apakah pekerjaan mereka sekarang? Dibuang ni, orang ditamatkan kontrak ni. Kami masa tu kita tak ada persediaan drastik kan untuk cari, hilang mata pencarian kan. Jadi disebabkan faktor umur, kami bersaing dengan adik-adik. Jadi kita berangkalilah memang minta dekat di pekerjaan persekutuan swasta, tapi dia patutkan umur. Untuk memenuhi syarat-syarat tu kita terpaksa. Ada yang tak dapat kerja kan? Ada yang berniaga di tepi jalan. Kasihan mereka.
Jadi mereka-mereka ini sebenarnya aset kerajaan. Sepatutnya kalau kerajaan, pemimpin-pemimpin yang mungkin mendengar di dalam siaran ini boleh membantu untuk mentransformasikan sedikit orang-orang yang merupakan berjasa kepada kerajaan sebelum ini, yang mentadbir di dalam pentadbiran jasa ini. Kita tengok yang terkesannya lebih daripada 700-800 orang. Jadi mereka-mereka ini mempunyai kelayakan-kelayakan yang begitu jelas bahawa untuk membantu kerajaan sekarang. Kalau Datuk tengok acuan dia kan. Jadi saya percaya dengan kebijaksanaan Perdana Menteri kita untuk mengambil mereka-mereka ini berkhidmat semula di dalam pentadbiran kerajaan, dan ini akan memberikan suatu kebanggaan kepada pentadbir-pentadbir negara kita, meyakinkan pentadbir kepada kerajaan Pakatan Nasional. Ya. Kalau kita tengok dari segi komen-komen yang masuk pun, mereka ada sebut bahawa Yang Amat Berhormat begitu pintar, bijaksana. Orang-orang Indonesia pun cakap boleh menangani masalah COVID. Apalagi masalah-masalah yang seperti jasa ini. Ini bagi mereka orang kata enteng lah. Kalau boleh kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. Demi kita menjaga, orang kata mengenang jasa orang-orang yang pernah berkhidmat dengan pentadbiran kerajaan ini. Ramai banyak kita tengok komen-komen di antara yang masuk komen dia kata bagi tahu kepada abah kita, Abah Din, dia kata Abah Din dia kata boleh selesaikan masalah ni. Jadi Datuk, kalau Datuk tengok pentadbiran penerimaan masyarakat terhadap Perdana Menteri sekarang, mereka nampak rasa lebih yakin dan lebih nampak bahawa keprihatinan Tan Sri Mahyudin ini dalam mentadbir negara. Jadi dia lebih memahami hati nurani rakyat. Itu yang kita tengok. Nasihat puan terhadap orang-orang yang terkesan ni lah, supaya mereka ni orang kata nak marah pun dah habis dah marah dah, nak beremosi pun dah habis emosi dah, tiap-tiap malam tak boleh tidur pun dah hampir-hampir boleh tidur dah sedikit. Dengan adanya pentadbiran sekarang dah jasa pun dah buka kembali. Mungkin keputusannya belum lagi dibuat kan? Mungkin ada sedikit luahan hati kawan-kawan dan juga puan untuk siaran kita pada hari ini. Kami selaku pegawai jasa ni lagi berharap kaki tangan selaku kena kontrak ni merayu pada pihak yang berkenaan akan kembalikan perbuatan kami yang pada tanggal 1 April ni 2020 diaktifkan semula, kembalikan sebab kami dah memang merana lebih dari 22 bulan hilang mata pencarian hilang dari segi ekonomi keluarga kan. Dari segi nak cari pekerjaan pun susah sekarang. Ada yang cerai berai juga. Itu kasihan sekali. Ada yang cerai berai susah dari segi kerana kewangan itu tidak stabil. Dan financial itu orang kata tidak ada financial, ekonomi pun jadi masalah. Pihak mahkamah memang tragis itu. Saya harap adalah di antara pemimpin-pemimpin di Kementerian Komunikasi dan Multimedia mendengar siaran kita pada hari ini yang boleh membuat sesuatu, terutama pentadbiran pemimpin-pemimpin tertinggi di dalam Kementerian KKMM ini. Dan kita tidak lain tidak bukan hari ini kita sudah sampai ke kemuncak segmen kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sedang menonton siaran Jom Ngeteh kita pada hari ini, dan setiap minggu kita ada siaran-siaran yang kita membawa tetamu-tetamu antara orang politik, kesihatan, orang-orang pentadbiran dan sebagainya untuk berkongsikan idea, meluahkan perasaan mereka di dalam untuk mentransformasikan negara kita dengan supaya lebih maju, lebih moden dan juga berkelanjutan kalau di dalam Indonesia. Sedikit kata-kata akhir daripada Datuk. Mudah-mudahan dengan kebijaksanaan pimpinan Pakatan Nasional ini akan lebih memberikan kemakmuran kepada negara dan rakyatnya akan lebih bersatu padu menuju kepada kemakmuran negara kita. Jadi boleh pulihkan ekonomi lah. Jadi Datuk datang ni bukan batang sebarang batang diikat tali jerami. Bukannya datang sebarang datang ni, tapi datangnya untuk tingkatkan kembali ekonomi. Jadi kita jumpa di siaran yang seterusnya.